Jom borak santai bersama kaunselor Cikgu Faizal dan Cikgu Hafizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Okey, bersama lagi dalam rancangan Borak Santai bersama kaunselor Cikgu Faizal dan Cikgu Hafizah. Ya. Okey, kita mulakan petang ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, apa khabar semua sahabat-sahabat FB Live pada petang ini? Ya, Cikgu Hafizah, apa tajuk kita petang ni ya? InsyaAllah hari ini borak santai bersama kaunselor Cikgu Faizal dan Cikgu Hafizah, kita akan bagi respon kupasan dengan soalan-soalan yang telah dipanjangkan kepada kami. Kami buka satu tajuk soal jawab berkaitan UPU online dan hala tuju selepas SPM. Namun daripada koleksi soalan yang kami terima, kami perhalusi, kami perkecilkan skop untuk hari ini. Skop hari ini berkaitan dengan guru dan kerjaya bidang pendidikan. Assalamualaikum Muhammad Izhar. Ya, ni kawan baik ni, kawan baik, kawan daripada mana tu? Daripada Langkawi. Daripada Langkawi. Terima kasih kerana bersama dengan Cikgu Hafizah dan Cikgu Faizal. InsyaAllah hari ini kita akan kongsikan panduan kita kongsikan sedikit panduan untuk yang berminat memohon menjadi guru, menjadi warga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan Man Rahmi bersama dengan kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Okey, baik. Soal jawab berkaitan UPU, tapi fokus kita pada petang ini berkaitan dengan kerjaya guru di Malaysia, insyaAllah. InsyaAllah. Okey. So, kita mungkin boleh bacakan soalan yang pertama. Alright, soalan yang pertama, abang daripada calon SPM SMK Tanjung Pauh. Ini Khairul Amirin ni adalah Ketua Pengawas Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Pauh. Ini SPM 2020 Khairul Amirin ni berada di kelas yang mengambil subjek elektif sains sukan, prinsip perakaunan, geografi dan perniagaan. Ni biasanya macam ni lah bila cikgu nak membimbing pelajar, cikgu akan tengok apakah subjek elektif pelajar-pelajar subjek-subjek yang dia ambil, dan kemudian cikgu akan cek apa minat dan bakatnya. Dia boleh bagi tahu macam-macam untuk membolehkan cikgu memahami dia dan membimbing hala tuju selepas SPM. Baik, untuk pelajar ini katanya minat dan bakat beliau suka mengajar kawan-kawan. Dia orang yang berpotensi membimbing kawan-kawan. Dia boleh membimbing kawan-kawan dia, kawan-kawan sebaya. Dan dia adalah orang yang suka mendengar, boleh mendengar dan juga menyelesaikan masalah rakan sebaya. Jadi persoalannya adalah, cikgu, universiti mana yang sesuai dengan saya? Jadi soalan ni general abang kan? Luas. Universiti mana? Untuk orang yang macam dia. Maksud dia dekat sini, universiti mana yang sesuai untuk dia dengan minat dan bakatnya dengan subjek elektif yang dia ambil. Okey, mungkin saya boleh jawab sikit, nanti abang boleh tambah ya. Tuan Syed Khalid bersama dengan kita. Tuan Syed Khalid, kami sedang menjawab soalan yang diutarakan oleh calon SPM SMK Tanjung Pauh, Ketua Pelajar. Baik. Yang seandainya Khairul Amirin bersama dengan cikgu dan juga orang lain yang mempunyai persoalan yang sama dengan Khairul Amirin, begini jawapan cikgu. Kalau cikgu tengok minat dan bakat yang dinyatakan dekat sini, ini adalah ciri-ciri seorang guru. Dia suka mengajar, dia suka kerja membimbing,
menolong orang, okey, kerjaya dalam bidang personality sosial. Alright, kalau siapa yang ada minat dan bakat begini, mungkin boleh semak ujian psikometrik yang dibuat semasa tingkatan 3, IMK, Inventory Minat Kerjaya. Ada tak skor S, Social? Okey, sebab kerjaya guru berada dalam kelompok personality social. Muhammad Hasnizam bersama kita, thank you. Assalamualaikum. Okey, kemudian kalaulah pelajar ini antara yang boleh cikgu berikan cadangan yang boleh diambil adalah mungkin kamu berminat untuk menjadi seorang guru, seorang pembimbing, seorang jurulatih, ataupun mungkin kamu berminat ke arah kerjaya seorang guru bimbingan dan kaunseling atau kaunselor. Ya. Jadi mungkin kamu boleh cuba memohon masuk ke Institut Pendidikan Guru IPG ataupun mohon untuk masuk ke matrikulasi dan nanti selepas tamat matrikulasi mohon untuk ijazah sarjana pendidikan di mana-mana universiti. Okey, ataupun boleh juga sambung ke tingkatan 6 ambil STPM dan kemudian memohon ke ijazah sarjana muda bidang pendidikan. Itu kalau guru. Dan juga kalaulah berminat untuk menjadi seorang guru bimbingan dan kaunseling atau kaunselor yang bertugas di sekolah, kamu juga boleh mohon ke IPG, mohon di bawah kursus bimbingan dan kaunseling. Okey, ataupun ke matrikulasi, kemudian sambung ke ijazah sarjana muda pendidikan, bimbingan dan kaunseling. Okey, atau kalau tak nak untuk jadi guru tapi nak jadi kaunselor, boleh mohon ke selepas matrik atau selepas tingkatan 6 boleh mohon ke ijazah sarjana muda Sains Counselling di mana-mana universiti yang menawarkannya. Okey, cuma pesanan Cikgu Hafizah, kalau nak minta masuk ke IPG mula buka permohonan pada 15 hari bulan ya. Hari ni 13, lagi 2 hari. Jadi kalau nak mohon ke IPG, cadangan cikgu, tengok daripada subjek yang kamu ambil, subjek teras dan juga subjek elektif ni, sains sukan, prinsip perakaunan, geografi dan perniagaan ni, daripada semua subjek mana yang kamu selalu dapat cemerlang, dapat A+, dapat A, dapat A tolak, daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Dan tengok keputusan masa percubaan SPM, subjek mana yang cemerlang. Jadi memohon untuk IPG bagi mata pelajaran yang kita cemerlang itu. Okey, itu jawapan cikgu, respon cikgu lah kepada soalan yang ditanyakan oleh Khairul Amiri ni. Abang ada apa-apa nak tambah untuk yang ni? Okey, untuk kemasukan untuk jadi guru ni yang abang tahu. Okay, macam sebut tadi, yang pertama IPG. Yang kedua ijazah pendidikan sarjana muda pendidikan di universiti lah. Universiti, tapi mesti masuk matrikulasi dulu ataupun yang awam. Yes. Satu lagi universiti. Okey, boleh cek balik untuk kemasukan jadi untuk mendapatkan diploma pendidikan ni ataupun ijazah sarjana muda, ada 2 universiti. 2 atau 3, 2 UTAR dengan UNITA tak silap, ada tawarkan ijazah untuk perguruan. Okey, cuma soalnya di sini kalau kita minta IPG, yang tu program tajaan KPM. Dari segi postingnya, dia ada allowance-nya yang dibayar kepada pelajar. Okey, untuk program IPG ni selama 5 tahun. Okey, 5 tahun, setahun ialah foundation, iaitu program persediaan setahun. Okey, allowance yang dibayar buat masa sekarang dia bagi 430 sebulan. Okay, untuk ijazah sarjana muda pendidikan di universiti, yang ni tidak ada allowance. Okay, yang ni kena biaya sendiri, sama ada minta pinjaman PTPTN ataupun baru ni ada keluar siaran untuk pelajar yang yang sedang menyambung dalam ijazah pendidikan boleh mohon beasiswa KPM. Okey, bagi yang layak. Yeah. Maksud dia bila dah masuk untuk universiti masuk dulu baru boleh mohon. Okay, ataupun sebelum tu dia boleh mohon juga tajaan daripada mungkin MARA, JPA dan sebagainya, tapi result kena elok lah yang tu. Okey, untuk yang swasta ni, yang ni pun biaya sendiri. Dia lebih mahal daripada universiti IPTA juga.
Okey, tadi satu lagi kita ada sebut tadi untuk diploma pun boleh juga untuk mohon guru. Ya. Habis diploma sambung. Dulu dia ada diploma pendidikan DPLI. Bukan maksud diploma perguruan. Ya. Diploma perguruan. Sekarang ni program tu macam dah tak ada lah. Tak pasti kena check balik. Tak pasti kena check balik. Kita banyak perubahan. Tuan Rafiq bersama dengan kita. Assalamualaikum. Azil Ana bersama kita. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, kita bergerak ke soalan yang kedua. Boleh nampak? Okey. Soalan daripada saudara Megat dari SMK Tunku Sri Indra Putra. Kalau untuk Megat ni, beliau ambil subjek elektif matematik tambahan dan prinsip perakaunan. Kemudian minat dan bakatnya juga mengajar orang dan sukakan kanak-kanak. Okey, soalannya, cikgu, apa patut saya buat jika saya nak jadi cikgu sekolah menengah? Okey, untuk yang ni dia terus dah kata, cikgu saya nak jadi cikgu, iaitu sekolah menengah. Baik, ini jawapan cikgu. Abang kalau ada nak tambah boleh tambah nak. Baik, yang pertama, IPGM untuk ambilan bulan Jun tahun ini 2021 dia mengeluarkan dua program ya. Program yang pertama yang tadi program ijazah sarjana muda perguruan, tapi yang tu khusus untuk menjadi guru sekolah rendah. Satu lagi iaitu program pelajar cemerlang PPC, iaitu untuk menjadi guru sekolah menengah tetapi khusus untuk subjek pendidikan Islam. Okey, itu satu melalui IPG tetapi di bawah program PPC, program pelajar cemerlang ya. Kemudian yang kedua, untuk jawapan cikgu kepada pelajar ini, boleh mohon masuk ke matrikulasi. Sekali lagi ya, bila kita nak jadi cikgu sekolah menengah, masuk matrikulasi, tamat matrikulasi, mohon ijazah sarjana muda pendidikan. Kemudian juga boleh masuk ke tingkatan 6, tamat tingkatan 6, mohon ijazah sarjana muda pendidikan. Juga untuk Megat ni, cikgu minta cek balik ujian psikometrik IMK semasa tingkatan 3. Cek personaliti kerjaya kamu. Sebab ini akan membantu keselarasan kerjaya yang kita pilih dengan personaliti kita, bakat kita, kemampuan kita, minat kita ya. Okey, sekali lagi cikgu pesan, lihatlah subjek-subjek yang kita sangat cemerlang, kita boleh kuasai dan minat untuk menjadi panduan option. Kita nak jadi guru subjek apa nanti. Okey, abang ada nak tambah yang ni, dia sama je no. Memang daripada banyak soalan yang kami pilih hari ini, soalan-soalan yang menjurus ke arah kerjaya bidang pendidikan. Okey. Baik, soalan yang ketiga, sekali lagi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Pauh, daripada Muhammad Aidil Kusyairan, yang mengambil subjek elektif ini aliran sains tulen ini, pelajar kelas depan di SMK Tanjung Pauh. Subjek elektifnya sains rumah tangga, matematik tambahan, fizik, kimia dan biologi. Maksudnya pelajar ni aliran sains ya, sains tulen. Minat dan bakat dalam matematik dan juga dia dah khusus, saya nak jadi cikgu matematik. Okey, soalannya, apa cara nak jadi cikgu selain masuk IPG? Selain masuk IPG abang, maksud dia IPG dia dah maklum lah ya. Dan nak mohon matrik kena guna nombor PIN tak? Ni soalan yang sampai kepada cikgu. Bila nak isi kemasukan? Ni soalan daripada Aidil Kusyairan. Yang pertama, ni jawapan Cikgu Hafizah ya. Kalau nak jadi guru matematik, pastikan subjek matematik skor anda cemerlang dalam percubaan, dan insya-Allah kita doakan mudah-mudahan matematik dan matematik tambahan anda cemerlang sebab dua paper ini sudah berlalu dalam SPM. Kalau berlalu kita bolehlah doakan, kita mengharapkan, kita mendoakan yang dah lepas itu anda mendapat cemerlang. Bila sebut cemerlang ya para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan, cemerlang maksud dia grade A+ atau A tolak. Okey, itu yang cemerlang. Baik. Matematik dapat cemerlang, kamu boleh mohon. Alright. Kalau disokong oleh matematik tambahan juga cemerlang, alhamdulillah. Dapat kepujian matematik tambahan, dapat lulus pun, itu pun menjadi satu sokongan. Kemudian kalau nak mohon menjadi guru selain daripada IPG, boleh mohon sekali lagi ke matrikulasi dan juga boleh mohon masuk tingkatan 6 ambil STPM. Soalan seterusnya, kena guna nombor PIN tak? Okey, untuk tahun 2000, untuk calon SPM 2020, termasuklah STPM, STAM dan sebagainya. Kiranya untuk permohonan tahun ini ni, daripada batch 2020, ada kelebihan alhamdulillah rezeki, tidak perlu beli nombor PIN kerana
kos pemprosesan ditanggung oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Alhamdulillah. Dan dia tanya bila nak isi kemasukan. Kalau IPG mulai 15 hari bulan Mac, link akan dibuka untuk permohonan. Okey, IPG matrikulasi dibuka mulai 15 Mac. Tingkatan 6 nanti kita bagi selesai dulu daripada IPG, matrik dan UPU dan sebagainya ya. Cikgu harap cikgu jawab jelas ya untuk Aidil. Ada abang dah nak tambah ke yang ni? Okey. Untuk IPG ada soalan yang dijawab boleh buka dalam laman web PISMP. Itu laman web rasmi. Yes. Siapakah yang layak memohon? Okey, untuk IPG jawapannya pelajar lepasan SPM tahun 2020, 2019 dan 2018. Ada yang kedua Okay. Assalamualaikum Cikgu Hafizah dan Cikgu Faizah dari Cikgu Khadijah Said, Guru Kanan Sains Matematik SMK Tunku Sri Indra Putra. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jah, terima kasih bersama dengan kita. Apa input yang kami sampaikan boleh saya baluaskan pada para pelajar ya untuk manfaat bersama. Cikgu Khadijah ni sangat aktif membantu anak-anak pelajar bersama-sama dengan kaunselor sekolah, memberi panduan, membimbing, kadang ada yang tolong buka kan untuk pelajar-pelajar yang tidak ada kemampuan gadget tadi abang sambung. Okey, yang layak mohon tadi yang tahun semasa, maksud dia tahun sekarang ni lah. Tahun semasa 2020 ya. Calon yang 2020, yes. 2019 dan 2018. 3 tahun. 3 Cuma tahun ya. Adakah syarat umur ditetapkan? Tanya pula yang ni. Okay, umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2021. Yang ni ada pelajar tingkatan 6 ada tanya. Sebab dia dah di tingkatan 6. Ambil STPM. Dia kata boleh mohon IPG tak? Boleh kalau melapasi syarat tadilah. Ada juga yang ambil SPM dia kata mengulang ambil SPM. Jadi umur dia lebih daripada kawan-kawan dia yang lain. Jadi dia tertanya-tanya, saya boleh ke? Boleh asalkan pada 30 Jun 2021 tahun ini umurnya masih 20 tahun dan tidak ke bawah. Okey ya. Baik, soalan seterusnya ini daripada anak kesayangan cikgu-cikgu SMK Tanjung Pau daripada Jannah ni. Jannah ni abang mengambil mata pelajaran matematik tambahan, prinsip perakaunan dan pendidikan seni visual 3. Dan Jannah ini minat membaca, minat menulis, minat mengajar dan juga berbakat dalam permainan badminton player ni. Soalannya, apa patut saya buat jika nak jadi cikgu sekolah menengah? Sama macam tadi ya, cikgu sekolah menengah. Yang pertama, mohon untuk program pelajar cemerlang tetapi subjek pendidikan Islam. Dia ada syarat, abang ingat syarat tu? Untuk PPC 7A. Cemerlang ya untuk PPC. Itu untuk sekolah menengah. Yang kedua, mohon dulu ke matrikulasi. Yang ketiga, mohon dulu mengambil STPM tingkatan 6. Selepas tu baru mohon untuk ijazah sarjana muda pendidikan. Bolehkah ajar lebih dari satu subjek? Ini soalan Jannah. Apa realiti guru sekarang? Guru di sekolah sekarang? Kalau di sekolah rendah, kebanyakan guru ada ajar banyak subjek lah. Sebab di segi sekolah rendah ni bukan tak cukup cikgu tapi kadang tengok sekolah kekurangan guru untuk option itu. Contoh guru sekolah tu cukup tapi guru BI untuk sekolah tu tak cukup. Maka guru lain juga dikenal pasti yang ada kemampuan boleh mengajar bahasa Inggeris, maka dia membantu. Itu dia. Itu Cikgu Faizah nak bagi tahu, maksud dia ada kemungkinan kita akan mengajar mata pelajaran lain daripada option yang kita belajar di universiti. Satu lagi, kalau dia memang masa belajar dulu dia memang ada minor dan major dan minor, dia boleh mengajar yang itulah. Di sekolah menengah sekarang ni memang dalam proses untuk dia buat apa? Untuk guru-guru itu mengajar option dia sendiri. Maksud dia kalau dia memang option dia ijazah dia, diploma dia dalam bidang matematik. Jadi pengurusan sekolah akan atur supaya dia mengajar matematik. Sekarang ni insya-Allah saya rasa dalam proses begitu kalau di sekolah abang lah, abang tengok di situ. Soalan dia dekat sini, boleh tak ajar lebih daripada satu subjek? Boleh. Sebab dekat sekolah kita ada guru yang mengajar pendidikan seni visual dan PJK. Kita ada guru yang mengajar matematik dan civic.
Kita ada guru yang mengajar apa lagi abang? Selain daripada tu. Ada juga Bahasa Melayu dan PJK. Tapi, dia tengok subjek yang dia ada kemampuan lah untuk mengajar. Kemampuan tu berdasarkan ada sokongan lah. Dia ada sijil. Dia pernah berpengalaman mengajar dalam subjek tu dalam beberapa tahun. Okay, so dia boleh mengajar matematik tambahan dan prinsip perakaunan. Yang pertama sekali, sekolah akan tengok major dan minor. Subjek yang kita mampu ajar. Contoh macam Cikgu Hafizah pada ketika buat diploma pendidikan dulu adalah pengajian matematik / minor dia pengajian am. Okey, dan kemudian bila posting saja tidak pernah mengajar pengajian am, tetapi diminta mengajar matematik tambahan PJK. Dan pernah satu ketika mengajar moral civic, satu ketika dululah. Kemudian bila mengajar matematik tambahan menengah atas, diberi matematik tambahan menengah atas dan matematik menengah rendah. Okey, kemudian bila menjadi kaunselor, ada option lama. Option lama adalah matematik, option terbaru sepenuh masa adalah bimbingan dan kaunseling. Pernah sekolah yang Cikgu Hafizah bertugas, dalam masa cikgu menjalankan tugas sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling, cikgu juga mengajar matematik untuk tingkatan 1. Tetapi dalam tempoh lebih kurang dalam 6 bulan saja, kemudian permohonan daripada cikgu dan JPN untuk meletakkan guru bimbingan dan kaunseling sepenuhnya tidak mengajar subjek. Dahsyat. Terima kasih Kak Jam. Okey, so soalan tadi kita dah jawab. Mesti kena ambil pendidikan ke untuk posting di sekolah kebangsaan? Rendah dan menengah, sekolah kerajaan ni yang rendah menengah kebangsaan sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan memang kena ada pendidikan. Tetapi ke MRSM tak ya? MRSM tak untuk kemasukan, untuk permohonan masuk, tetapi lepas tu dia kena ambil juga diploma. Selalunya MRSM akan hantar kursus dalam cuti lah, KDC. Maksud dia kena ada diploma tu. Kenapa kena ambil pendidikan? Didedahkan dengan senario pendidikan dan dasar-dasar pendidikan, juga didedahkan dengan etika perguruan, didedahkan juga dengan kaedah mengajar. Pedagogi. Dan juga didedahkan dengan psikologi. Kerana bila menjadi guru di sekolah rendah atau menengah, kita berurusan dengan manusia. Jadi kita akan mempelajari psikologi kanak-kanak, psikologi remaja. Okey, supaya kita memahami fasa peralihan anak-anak ini, kita memahami gaya pembelajarannya, personalitinya dan tingkah lakunya. Okey. So, untuk hari ini Cikgu Faizah dan Cikgu Hafizah memilih 4 soalan saja yang berkaitan dengan bidang pengajian dan juga kerjaya bidang pendidikan. So, Cikgu nak bagi input sedikit ya. Tadi kita banyak sebut ya, kalau laluan nak menjadi seorang guru ke IPG, ke matrikulasi dahulu sebelum ke program ijazah sarjana muda pendidikan di mana-mana universiti, dan juga ke tingkatan 6 sebelum ke mana-mana universiti untuk ijazah sarjana muda pendidikan. Jihar Rahman bersama dengan Cikgu Hafizah, ex-student SMK Langgar. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, untuk sambung ke tingkatan 6. Yang daripada SPM sekolah kerajaan tidak perlu memohon kerana yang layak akan ditawarkan. Nanti tarikh akan diumumkan, anda boleh semak sama ada anda ditawarkan ke tingkatan 6 ataupun tidak ya. Bagi tahun semasa sahaja. Sekolah kerajaan yang ambil SPM tahun semasa iaitu 2020. Okey, jadi anda keputusan akan disemak direct daripada sistem dan ditawarkan. Okey, link akan diberi untuk semakan, masukkan nombor IC, klik. Bila ditawarkan, kita akan tengok kita dapat tingkatan 6 di sekolah mana. Jika ditawarkan, print surat tawaran itu, kemudian sampai masa lapor diri bawa surat tawaran tu ya. Kemudian, kalaulah kata bila sampai saja link tawaran kita semak, kita tidak ditawarkan. Apa yang kita buat? Kita boleh semak mata kredit kita. Bila mata kredit kita layak, maka kita layak memohon. Tetapi memohon ini bukan online ya, secara offline. Offline tingkatan 6. Kemudian yang dari sekolah swasta, dia tidak ada tawaran direct. Dia kena memohon. Sama juga offline dengan syarat pada masa itu umur tidak lebih 20 tahun. Umur tidak lebih 20 tahun ya. Yang bukan warga negara juga. Tidak ada tawaran direct tetapi kena mohon. Baik, apa syarat am kita nak tahu kita layak ataupun tidak untuk mohon tingkatan 6. Kita layak ataupun tidak kemungkinan akan ditawarkan. Yang pertama, kita lulus SPM. Maksud dia lulus
Bahasa Melayu dan Melayu, sejarah lah ya. sejarah. Okey. Tetapi dia minta bahasa Melayu kepujian. Okey, kepujian. Sekali lagi, umur tak lebih 20 tahun. Ini syarat am ya. Syarat khas. Ada dua aliran. Satu aliran sains, satu lagi aliran sains sosial. Untuk aliran sains, mesti dapat sekurang-kurangnya 3 kepujian. Tadi bahasa Melayu dah kata wajib kepujian ya, dah ada 1. Lagi 2 subjek kena ada kepujian. Alright. Dan juga bila kita cuba kira kita punya kredit tidak lebih 18. Tu kita layak untuk mohon ke aliran sains. Baik, kalau aliran sains sosial pula abang? Okey, sains sosial diperlukan juga 3 kepujian. 3 kepujian mata juga kredit, sama macam tadi. Okey, mata kredit tak lebih daripada 12 unit. 12 unit Okey, untuk yang masuk ni, sains sosial. boleh semak lah apa 12 unit subjek apa yang dia nak tu. Ini Cikgu Badaria Muhammad Muhaidin bersama dengan kita. Assalamualaikum. Nur Afika Rosli bersama dengan kita. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Tuan Haji Ahmad Fuad bersama dengan kita. Assalamualaikum. Tuan Haji. Terima kasih. Okey, itu berkaitan tingkatan 6. Kemudian kita nak kongsi pula berkaitan matrikulasi. Silakan abang. Bila permohonan dibuka bang? Okey, untuk matrikulasi sama juga dengan IPG kan? Sama Tarikh IPG. dia permohonan untuk matrikulasi bermula 15 Mac 15 Mac. 2021. Hari ni 13, lagi 2 hari. Lagi 2 Okey, hari. lagi 2 hari. Okey, syarat. Syarat untuk jurusan sains. Untuk jurusan sains, mesti minimum C. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kimia, matematik tambahan, fizik atau biologi. Fizik atau biologi. Fizik 5 atau subjek. biologi. Okey. Itu minimum. Untuk minimum. Yes. Untuk matematik minimum B. B. Matematik, yang ni matematik moden Ya, matematik. Okey. Tak ada moden, matematik je. Dulu kita sebut moden zaman Ya, kita. ya, betul. Okey, matematik. Tapi Okey. memang selalu tersebut gitulah. Betul. Okey, dan lulus sejarah. Sejarah. Okey, itu untuk aliran sains. Aliran sains. Untuk aliran jurusan perakaunan, okey, untuk akaun tahun ni special. Untuk batch yang kohort ni dia special sebab apa? Sebab tidak disyaratkan lagi matematik tambahan. Seperti tahun-tahun sebelum ni kan? Okay, sebelum ni pelajar terutamanya yang cikgu tengok pelajar sekolah macam di Kedah ni sekolah Mata Mahmud tak banyak sekolah yang tawarkan admit. Tapi subjek lain depa ada. So agak kerugian. Tahun ni ini peluang yang terbaik lah saya rasa. Ni kawan Okey. abang ni. Assalamualaikum Kak Zana ni. Ya. Luziana bersama Ni, Asdi Hakim orang matrikulasi. Kak Zana ni yang Cik Asdi ni ialah pesyarah kimia pesyarah kimia. di matrikulasi. Ini pesyarah KMK. hebat ni. KMK. Assalamualaikum. Okey, Kak Zana Okey. pun matrik juga. Okey. So untuk jurusan perakaunan minimum C, C bahasa untuk Melayu, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan 3 dan subjek 3 lain. subjek lain. Okey, dan 3 subjek sama lain. jugalah lulus sejarah. Lulus Lulus sejarah. sejarah. Sofian Burhan bersama kita. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey. Kita ada lagi 2. Tadi Cikgu Faizal dah sebut kalau matrikulasi ada jurusan sains dan jurusan perakaunan. Ada lagi 2 bang, iaitu Okey. jurusan Kejuruteraan. Kejuruteraan dan- untuk jurusan kejuruteraan ni di Malaysia ada 3 buah kolej kejuruteraan lah. Di Kolej Matrikulasi dekat Pendang, Teknikal, di Johor dan di Pahang. Ada Okey. 3 saja 3 kolej saja. kejuruteraan. Okey, syarat minimum dia minimum C dalam bahasa Melayu, C bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik tambahan, matematik, fizik. fizik. Syarat minimum Okey, 4 kejuruteraan, subjek ini Okey, C. bio tak perlu Minimum matematik B juga. B nak matematik Okey, B minimum. matematik. Alright. Okey, lulus sejarah kimia. Okey, kimia di situ ada kelonggaran sikit, lulus saja. Okey. Ya. Kalau untuk jurusan sains tadi kimia dia nak minimum C. Ya. Okey, satu lagi grade C dalam satu subjek yang lain. So Ya. subjek yang lain tu banyaklah. Banyak yang ada di sekolah. Selain daripada subjek tadi lah. Okey. 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 Satu lagi jurusan Okey, satu perakaunan. lagi jurusan perakaunan profesional. Okey, yang ni ditawarkan hanya di Kolej Matrikulasi Selangor sahaja. Selangor sahaja. Okey, yang ni pelajar terpilih Yang ni syarat dia tinggilah sebab dia nak buat professional accountant. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofian Burhan, terima kasih bersama dengan Cikgu Hafizah. Okey. Apa lagi tadi abang? Jurusan Syarat-syarat perakaunan profesional ni. Perakaunan profesional. Okey, minimum minimum
A minus untuk BI Oh, dan dia tinggi ya? dia tinggi. A minus untuk BI dan A untuk matematik. A untuk matematik. Minimum. Minimum. Alright. Okey, minimum juga bahasa Melayu dan matematik tambahan. Minimum C untuk bahasa C. Melayu dan matematik tambahan. Okey. Okey, minimum A kita susun tadi Ya. Yang ni dalam 3 subjek lain. 3 subjek ada lain, pilihan lah. minimum Ada pilihan subjek lain yang ambil di sekolah. Ya. Tapi yang penting tadi ialah BI, BI, Math. Okey. BM matematik tambahan minimum C Yes. Okey, lulus sejarah, lulus ujian aptitude dan temu duga. Okey, yang ni syarat Maksud dia untuk ketat jurusan perikanan profesional ni syaratnya lebih tinggi. Dia memerlukan sekurang-kurangnya 5 subjek cemerlang. Cemerlang maksud dia yang cikgu sebut tadilah, cemerlang itulah A+. Okey, untuk jurusan perikanan profesional sekurang-kurangnya 5 subjek cemerlang. Dan juga diletakkan syarat mesti lulus sejarah dan juga ada ujian aptitude dan temu duga yang akan dijalankan. Mesti lulus bahagian tu juga ya. Okey, ini special program di matrikulasi Ya. Okey. Alright. Seterusnya kita nak bercerita sikit berkaitan IPG. Okey. Hari ini kita cerita 3 saluran untuk sambung bidang pendidikan, tetapi alang-alang tentang matrikulasi tadi, Cikgu Faizal juga bekas pegawai kaunseling di Kolej Matrikulasi Kedah. Jadi untuk matrikulasi kita cerita siap-siap 4 jurusan syarat-syaratnya. Okey, berkaitan permohonan ke IPG untuk tahun ini IPG Malaysia menguruskan sepenuhnya pengambilan calon guru. Tidak lagi melalui UPU online seperti tahun sebelum ini. Okey, ini cikgu petik. Ini bukan kata-kata Cikgu Hafizah. Cikgu petik kata-kata yang berusaha Dr. Rosmini binti Ku Ahmad, Rektor IPG Malaysia. Katanya, PISMP, Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan ini khusus untuk latih guru sekolah rendah. Okey? PISMP untuk latih guru sekolah rendah. Satu program khas ambilan Jun tahun ini, PPC, Program Pelajar Cemerlang untuk persediaan sekolah menengah tapi option pendidikan Islam. Okey, calon-calon yang bakal ditawarkan sebagai calon guru di IPG ini adalah dalam kalangan yang cemerlang kerana mereka tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia ada diberikan allowance tiap bulan. Okey, cemerlang. Yang kedua, mempunyai potensi, mempunyai minat dalam bidang ini. Bagaimana nak tengok? Mereka akan tengok ujian psikometri. Mereka akan tengok ujian yang akan dijalankan secara atas talian setelah mereka proses semua permohonan. Akan ada ujian. Dan juga mereka akan lihat juga video pengajaran. Okey. Baik. Dan juga yang berusaha Dr. Rosmini menyatakan calon guru juga dalam kalangan yang sihat tubuh badan. Okey, disebut juga mereka mencari orang-orang yang tahan dari segi mental dan fizikal. Kenapa? Macam yang cikgu sebut sebelum ini, cabaran dan tekanan di dalam dunia pendidikan sekarang ini bukan kepalang. Tetapi kalau minat dan ada ketahanan mental, insya-Allah tak ada masalah. Bang kan? Ya. Okey. Dan sekali lagi, IPG Malaysia menguruskan sepenuhnya pengambilan calon guru. Tidak lagi melalui UPU online. Okey, ada lagi tambahan yang dinyatakan tadi. Yang ni memang keuntungan untuk tahun ni, bang. Ya. Keunggulan tahun ni. Kalau tahun sebelum ni, dapat 5 cemerlang dalam SPM, barulah anda layak memohon IPG. Okey, 5 cemerlang. Daripada mana-mana subjek, 5 cemerlang. Tetapi untuk kali ini, permohonan akan mula dibuka pada 15 Mac. Selama sebulan saja. 15 Mac hingga 15 April. Cepat kerana akan diproses cepat. Okey. Permohonan dibuka dalam kalangan semua calon SPM. Walaupun belum ada keputusan SPM. Okey, boleh begitu ya. Dengan syarat umur kurang daripada 20 tahun pada 30 Jun tahun 2021. Okey. Jadi kalau sebelum ni 5 cemerlang SPM baru boleh mohon selepas dapat putusan SPM. Kali ni kalau tengok percubaan dapat 1A ke 2A ke 3A ke 4A ke 5A berapa A pun, asalkan anda berminat untuk menjadi seorang guru,
cubalah memohon. IPG buat macam tu kali ni. Cubalah memohon. Dia nak meraihkan siapa saja. Mudah-mudahan ada rezeki keputusan SPM yang bakal keluar. Result kita layak. Mohon dulu. Berapa ramai pun mohon dulu. Mohon di mana? Di link PISMP. Okey. Mulai 15 Mac. Lagi 2 hari sehingga 15 April. Abang ada nak tambah bahagian ni? Okey, tambahan ada pelajar tanya yang tak ambil percubaan SPM macam mana cikgu? Sebab itu sebabkan pandemik COVID itu ada sekolah, ada pelajar terutamanya mungkin di Sabah yang banyak yang tak ambil percubaan SPM. Okey, calon-calon ni macam tadilah untuk kohort 2020 ni dia kata tiada syarat minimum dikenakan. So boleh guna keputusan akhir tahun tingkatan 4. Ya. Okey, itu kelebihan lah untuk pelajar. Kelebihan sangat. Dah lah tidak lagi kena bayar, kena pergi beli nombor PIN dekat BSN. Okay. Kemudian tiada siapa saja minimum. boleh mohon. Okey. Semua calon SPM boleh mohon. Minat. Yang tu cikgu kata kena minat. Okey, tu ada soalan. Ini Iskandar. Tu ada soalan. Belum naik kat sini. Belum naik sini. Saya selalu dengar ada setengah ibu bapa yang menyatakan matrik tidak dapat menjamin masa depan. Ni memang kita selalu terdengar. Okey. Saya dah terangkan kebaikan mengikuti program matrikulasi. Sekarang saya masih risau ada lagi ibu bapa yang cikgu kena tengok dekat sini ni sebab dia kena ni. Okey, yang tu Cikgu Hafizah pun terdengar. Ia bukan hanya bisikan daripada ibu bapa tetapi juga bisikan dalam kalangan orang-orang yang berpelajaran tinggi yang menyatakan program matrikulasi begitu begini. Yang pertama sekali Cikgu Hafizah nak bagi tahu, Cikgu Hafizah dan Cikgu Faizal hasil produk program matrikulasi. Okey, yang pertama. Yang kedua, silakan abang. Kebaikan program matrikulasi. Okey. Ini pengalaman saya sendirilah sebagai pegawai kaunseling di Kolej Matrikulasi Kedah selama 4 tahun. Okey, pelajar-pelajar di matrikulasi, kalau statistik yang dikeluarkan oleh Bahagian Matrikulasi lebih 98% yang berjaya sambung belajar di universiti. Yang lain itu bukan tidak berjaya. Okey, ada yang berhenti setakat situ menggunakan CJ matrikulasi sebab sekarang ni CJ matrikulasi dah laku untuk bekerja. Tapi bukan semua bidang. Ada kalau tak silap 29 bidang yang menggunakan CJ matrikulasi boleh memohon kerja dengan gaji minimum 1,500 sebulan. Tapi harus diingat, matrikulasi sebenarnya diwujudkan bukan untuk pelajar bekerja CJ matrikulasi ini. Okey, matrikulasi ini diwujudkan ialah untuk membantu Bumiputera terutamanya. Membantu Bumiputera. Okey, matrikulasi ini ialah jalan pintas. Okey, maksud dia bagi laluan jalan pintas dan dari segi menamatkan pengajian lebih awal. Sebab program matrikulasi setahun. Dan matrikulasi ini juga dia adalah program yang tajaan KPM yang mana yuran dia sangat-sangat murah. Dan ada allowance bagi pendapatan keluarga yang di bawah pendapatan bersih. Kalau yang tahun lepas tahun ni mungkin ada nanti semak dengan pegawai di matrikulasi ataupun di bahagian matrikulasi KPM semak dengan syarat yang baru sebab syarat-syarat ni setiap tahun mungkin ada perubahan walaupun kadang-kadang walaupun tidak besar dia ada perubahan. Yang tu boleh semak terus dengan pegawai. Ini bercakap berdasarkan pengalaman So kalau yang tahun lepas pendapatan bersih ibu bapa bawah 10,000 akan dapat allowance bulanan. Okey, apapun semak yang penting. Okey, ini sebagai panduan. Kalau ikutkan Cikgu Hafizah tak berapa gemar dengan pandangan negatif terhadap program matrikulasi. Dia satu platform yang cukup bagus untuk setengah orang. Itu dia ya. Untuk setengah orang dengan setengah result. Dan juga sama juga. Ada lagi pemikiran yang sama dalam kalangan para waris. Tak nak bagi anak naik tingkatan 6, masih lagi duduk dekat sekolah. Tak glamour kononnya tidak berada di institut pengajian tinggi. Sedangkan tingkatan 6 satu program yang menerima pelajar-pelajar terpilih cemerlang sebagai satu platform akhirnya sambung ke ijazah sarjana muda di universiti. Salah tu. Selepas SPM, macam-macam laluan untuk sambung belajar untuk membina kerjaya dan masa depan. Cuma lain program sesuai untuk lain orang. Okey, contoh kalau macam tingkatan 6, antaranya lah kelebihan bagi ibu bapa yang belum bersedia melepaskan anak pergi jauh.
Jadi tingkatan 6 akan dihantar ke sekolah yang sekitar itu yang menawarkan tingkatan 6. Bukan semua sekolah ada tingkatan 6 Jadi ditawarkan sekitar itu. Maka ada ibu bapa yang memilih hantar anak tingkatan 6 dan menolak tawaran UPU kerana anak ditawarkan ke Sabah, ke Sarawak, ke Terengganu yang berjauhan dengannya. Mungkin bukan sebab kemanjaan, tetapi ibu bapa yang uzur memerlukan anak masih bersama dengan dia lagi. Okey, makanya kita tak boleh nak kata masuk matrik lah lagi bagus daripada tingkatan 6. Masuk tingkatan 6 lah, tingkatan 6 bagus, matrik tak bagus. Tidak. Setiap platform sambung belajar diberikan khusus terbaik untuk orang tertentu. Okey, jadi mungkin bagi orang ini matrikulasi terbaik untuk dia. Bukan STPM mungkin. Maka kita tak boleh, kalau ada soalan umum, cikgu matrikulasi dengan matrik mana yang lagi bagus? Kita tak boleh nak jawab tu sebab matrikulasi ada kekuatannya sendiri. Tingkatan 6 ada kekuatannya sendiri. IPG untuk yang ni ada kekuatannya sendiri. Okey? Itulah Bang Noh. Kalau ada nak tambah, kita mungkin dah di penghujung, dah pukul 7 suku dah. Okey, terima kasihlah kepada rakan-rakan yang bertanyakan soalan. Ya. Okey, kami sangat menghargai benda tu. Okey, bukan anda sahaja yang mengutarakan begitu, dan ramai juga dekat luar sana. Ya. So peluang ni kita bagi pencerahan insya-Allah. Bagi pencerahan. Ya, insya-Allah. Dan satu lagi, untuk kali ini disebabkan matrikulasi dan juga IPG terkeluar daripada UPU, maka anak-anak pelajar UPU pun mohonlah untuk ke Universiti Awam dan juga Institut Latihan Kemahiran Awam termasuk Politeknik. IPG pun jika berminat dan layak mohonlah. Matrikulasi pun mohonlah. Maka cikgu petik kata-kata daripada orang yang berkaitan dalam bidang ini, anda boleh ditawarkan lebih dari satu jika anda layak. Bila tawaran sampai, pilihlah mana yang terbaik. Dan jangan lupa, bila anda memilih satu, yang lagi dua tawaran dapat itu, sila nyatakan dan maklum kepada tempat berkaitan bahawa anda menolak. Supaya tempat itu boleh diberikan dan ditawarkan kepada orang lain. Puan Mazila Baharum daripada PPD Kubang Pasu bersama dengan kita. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Kami menjawab persoalan-persoalan yang diutarakan kepada kami. Soal jawab berkaitan hala tuju selepas SPM dan juga berkaitan UPU online. Cuma kami proses soalan yang berkaitan dengan kerjaya bidang pendidikan sahaja yang kami kupas pada hari ini. Okey, sekali lagi kita like rumusan untuk sambung dan memilih kerjaya bidang pendidikan. Anda boleh memilih memohon dengan IPG atau memohon matrikulasi sebelum sambung ijazah sarjana muda pendidikan di mana-mana universiti, atau memilih sambung ke tingkatan 6, tamat tingkatan 6, mohon ke mana-mana ijazah sarjana muda pendidikan di mana-mana universiti. Okey, itu yang dia. Yang menawarkan. Khusus pendidikan. Okey. Silakan abang kalau kata-kata penutup sebelum kita bacakan doa. Okey, untuk hari ini cikgu nak doakanlah pelajar kohort yang 2020 ni, yang mana anak-anak sahabat-sahabat kita yang ada mengambil SPM, yang sedang mengambil SPM dan yang akan ambil ni. Yang akan ambil ni lagi yang akan ambil 2021. terkesan sebab tahun lepas mereka sangat terkesan dengan COVID-19. So kita doakan yang terbaik untuk anak-anak ini. Amin. Okay, sebab ni ialah tulang belakang negara kita, muda-mudi ni. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Okey. Jadi harapannya pelajar ini mendapat keputusan yang cemerlang dan jangan berhenti belajar. Walaupun tahun ni ramai juga pelajar yang tak ambil SPM di atas sebab yang pelbagai. Disebabkan pandemik ini juga. Jadi jangan berhenti di situ. Okey, tak ambil SPM tahun ni, okey, satu bab. So tahun depan boleh berhubung dengan kaunselor di sekolah masing-masing untuk mendapatkan macam mana nak sambung balik pengajian itu. Okey, kerana ilmu ini panduan hidup. Amy Ghazali bersama kita. Assalamualaikum kakak dan abang sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga warga pendidikan ni yang sangat komited, terbaik deh. Okey. So kita pun dah, sebelum baca doa, cuma Cikgu Hafizah mengharapkan jika anda memilih untuk berada dalam kejaya dunia pendidikan, pastikan anda membina minat dan potensi anda menjadi seseorang yang boleh memberi inspirasi kepada generasi. Okey?
kita mahukan seorang guru yang punya roh guru. Bukan hanya guru yang melakukan kerja untuk mendapatkan gaji semata-mata. Kerana kita terlibat dalam dunia membentuk manusia yang akan mewarnai negara kita nanti. InsyaAllah. Okey abang, kita boleh tamatkan dengan doa. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, Kau berkatilah majlis ilmu kami pada petang ini ya Allah. Kau berkatilah, Kau limpahkanlah rahmat kepada rakan-rakan kami yang melihat live pada petang ini dan juga yang akan menonton selepas ini ya Allah. Kurniakanlah kejayaan kepada anak-anak kami dan anak-anak semua sahabat-sahabat kami ya Allah. Jadikanlah kami semua insan yang beriman, berilmu dan bertakwa kepadamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you semua yang sudi menonton. Jangan lupa ya support YouTube channel Cikgu Hafizah. Jangan lupa like, share dan subscribe.